Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk sesi ini kita akan sambung lagi PDPR kita Bahasa Melayu tahun 4. Okey, masih lagi dalam tema 1 iaitu unit kemasyarakatan. Okey, dalam tema ni kita dah masuk ke unit yang ketiga iaitu masyarakat berilmu. Okey. Right. Okay, sesi yang pertama ni ialah sesi kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, dalam sesi ini kita akan belajarlah kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Objektif sesi ini, murid dapat mendengar dan mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis. Okey, baik. Inilah soalan. Kamu hendak ke bahagian mana? Murid-murid yang lain ingin ke bahagian mana, mengapa ni memerlukan awak berfikir secara kritis. Kenapa awak pergi ke sesuatu tempat tu berdasarkan soalan yang ditanya ni lah. Okey, kriteria kejayaannya, murid dapat memberikan respons terhadap soalan yang diajukan. Okey, seterusnya macam biasa cikgu akan terangkan macam mana awak nak melengkapkan dialog. Pertama sekali, memang awak kena fahami kronologi dialog tu, iaitu dia punya perjalanan dia. Siapa tanya siapa, dia tanya pasal apa semua itulah. Okey, tengok ni Hadif, kamu nak ke mana? Hadif pula cakap, saya nak bla 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 bla. Saya nak ke bahagian kanak-kanak kerana banyak kemudahan disediakan dan sesuai dengan usia saya. Tu Hadif cakap. Kemudian cikgu ni tanya lagi, bagus Hadif, murid-murid yang lain nak ke mana? Okey, ni murid-murid lain pula lah. Diorang ni lah yang kena menjawab soalan daripada cikgu dia. Okey, jadi awak kena tahu kronologi perjalanan tu. Okey, seterusnya kena tengok gambar latar dia. Okey, supaya awak dapat idea. Oh, dia tengah cerita pasal pergi perpustakaan. Kat sini tengok gambar latar dia perpustakaan negara. Okey, kat situ mungkin awak boleh perhatikan tangga ke apa benda. Segala benda persekitaran gambar yang diberikan kepada awak. Okey, awak perhatikan dan awak mungkin membantu awak untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan untuk awak fahami apa sebenarnya tengah berlaku dalam gambar yang diberi tu kalau dia kalau diberikan video mungkin awak akan faham, tapi kalau diberikan gambar awak kena cuba untuk fahami apa yang sedang berlaku dalam gambar tersebut. Sebab tu dia katakan awak perlu tengok keadaan latar, gambar latar dia, background dia kat mana mungkin apa semua tu Okay, kemudian gambar kecil dan maklumat-maklumat yang lain ni. Ini ialah maklumat-maklumat. Okey, zon kanak-kanak, zon interaktif, zon membaca, zon kerja. Yang ini ialah Anjung Bestari. Ini merupakan maklumat-maklumat yang diberikan dalam sesebuah gambar tersebutlah. Okey, selain daripada dialog-dialog ni, ini juga merupakan maklumat untuk awak dapat gambarkan macam mana kita nak jawab soalan yang diberikan, yang ditanyakan dengan kritis. Bukan saja awak boleh sesuka hati cakap, oh saya nak pergi beli cendol dekat, tak kena. Kenapa tak kena? Sebab perpustakaan negara. Dalam perpustakaan, takkan pula ada orang jual cendol kat dalam tu. Jadi benda tu tidak bertepatan, tak sesuai. Jadi perhatikan dia punya gambar latar dia, background dia dekat mana, kena ke tidak dengan jawapan yang awak nak tulis nanti. Okey. Okey, seterusnya sesi kemahiran membaca. Okey, sorry cikgu terlepas untuk kemahiran lisan tadi, dengar dan tutur tadi tu, awak akan diberikan soalan dalam GC lah. Jadi nanti boleh tengok semak dan boleh buat kat sana. Okey, untuk sesi ni sesi kemahiran membaca Objektifnya awak dapat membaca dan menganalisis kandungan teks sastra. Okey, karya sastra. Karya sastra ni maksudnya penulisan sastra lah, bahan-bahan penulisan. Okey, cerita pendek ke puisi ke, puisi tradisional, puisi moden, pantun, sloka, sajak dan sebagainya. Itu dalam kategori karya sastra.
Okey, kriteria kejayaannya, murid dapat membaca karya sastra dan menerangkan kandungan cerita. Awak dapat baca dan awak dapat terangkan apa yang awak baca. Okey, kemudian murid dapat menyatakan nilai murni yang terdapat dalam setiap perenggan dengan bantuan guru. Okey, dekat sini cikgu statekan bantuan guru tu sebab mungkin pendedahan awak terhadap nilai murni tu masih lagi minima. Jadi sebab tak ada pengajaran yang detail tentang nilai murni, jadi mungkin cikgu akan bantu sedikit sebanyak untuk membolehkan awak tahu nilai murni apa yang sesuai untuk apa yang kita akan baca nanti sekejap lagi. Okey. Jom baca bersama. Okey, macam mana? Ready? Hadif sedang membaca buku cerita kanak-kanak tentang masyarakat rama-rama yang bijak. Hadif membaca melalui e-buku di zon kanak-kanak. Jom kita mencari sarapan di ladang sana, ujar rerama biru kepada rakan-rakannya. Baiklah, kami juga sudah lapar. Lagipun petang semalam, hujan turun dengan lebatnya. Kami tidak dapat mencari manisan daripada bunga-bunga di sana, kata rerama kuning mewakili rakan-rakannya yang lain. Mereka pun terus terbang bersama-sama menuju ke ladang bunga di kaki gunung. Apabila tiba di sana, keadaan sudah berubah. Okey, saja buat dramatik. Alright, cikgu harap cikgu dah slowkan sikit macam sebelum ni dia macam laju. Okey, yang ini dia dah jadi slow sikit dan cikgu harap awak boleh ikutlah. Okey, tempo. Okey, cikgu harap awak boleh ikut bacaan tu tadi. Kita akan sambung lagi, ada sikit lagi lepas ni. Teruskan baca bersama. Bunga-bunga di sini semakin sedikit. 2 hari lepas, keadaannya tidak seperti ini, kata rerama biru. Tidak mengapa, selepas menghisap madu, kita boleh menolong bunga-bunga ini menyebarkan debunganya ke sekitar kawasan ladang ini, kata rerama merah. Baiklah, mari kita mulakannya bersama-sama, ajak rerama biru. Mereka pun sibuk terbang ke merata-rata tempat di kawasan ladang tersebut. Beberapa minggu kemudian, ladang tersebut mulai cantik dan berwarna-warni dengan pelbagai jenis bunga. Bekalan manisan untuk mereka pun bertambah. Okey, baik. Dekat sini cikgu abaikan dulu yang nilai murni ni. Okey. Kerana dekat sini cikgu nak fokus kepada awak punya kemahiran membaca tadi. Okey. Alright. Inilah yang cikgu sebutkan nilai murni tu. Ini ialah contoh-contoh nilai murni yang familiar, yang kebanyakannya ada digunakan dalam pengajaran bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah. Okey. Cikgu tak mungkin dapat terangkan kepada awak semua nilai murni yang ada di sini. Okey, cikgu akan terangkan beberapa yang cikgu fikirkan bertepatan, bersesuaian dengan keperluan semasa. Okey, contoh belas kasihan. Belas kasihan ni kita berasa kasihan melihat sesuatu dan kita akan bertindak. Okey, bertimbang rasa, kita tengok keadaan orang tu dan keadaan kita lakukan sesuatu yang tidak menindas dia dan tidak juga menindas kita, bertimbang rasa. Murah hati ni pemurah, suka bersedekah tu murah hati. Faham, memahami, pemaaf, berdikari. Berdikari ni berdiri dengan kaki sendiri. Maksudnya awak buat semua benda sendiri. Awak basuh baju sendiri, awak sidai baju sendiri, awak angkat baju sendiri, awak lipat kain baju sendiri dan sebagainya. Itu ialah berdikari. Kesopanan ni adab sopan kita lah sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia, sebagai orang Malaysia, contoh.
Hemah tinggi, ramah mesra ini ialah tentang macam mana kita berhubung dengan orang lain. Macam mana awak bercakap dengan, contohnya, hemah tinggi, macam mana awak bercakap dengan guru, macam mana awak bercakap dengan ibu bapa, macam mana awak bercakap dengan saudara mara, pakcik makcik dan sebagainya. Itu ialah hemah tinggi awak. Kalau awak ni orang yang berhemah tinggi, awak akan bercakap dengan baik, menghormati mereka dan sebagainya. Ada hormat menghormati ni. Okey, hormat menghormati. Okey, kita menghormati orang agar orang boleh menghormati kita semula. Macam itulah lebih kurang. Okey. Ya, ni ada lagi. Ada banyak contoh sebenarnya nilai murni. Nilai murni ni contoh dia bukan sikit, banyak. Okey. Okey, hormat dan kepada kepercayaan dan adat resam. Okey, awak kena ingat kita punya kepercayaan dan adat resam bukanlah satu-satunya kepercayaan dan adat resam dalam dunia ni. Ada orang, setiap manusia, setiap masyarakat, setiap kaum, setiap agama mempunyai kepercayaan dan adat resam mereka tersendiri. Jadi, sebagai salah satu nilai murni, awak menghormati perbezaan antara kepercayaan dan adat resam. Tak semestinya kalau contoh cikgu beragama Islam, ada orang lain bukan beragama Islam, cikgu tidak boleh menghormati dia. Itu ialah benda yang sangat tidak tepat. Jadi kalau cikgu ni orang yang baik, cikgu akan menghormati kepercayaan dan adat resam dia. Okay? Patuh kepada undang-undang, pergi naik motor pakai helmet. Patuhlah kepada undang-undang. Okay. Menghargai maruah diri. Okay, menghargai maruah diri ni ialah tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan maruah kita. Maruah ni ialah kita punya jati diri, bukan jati diri, dia macam kita punya harga diri kita lah. Okay. Sebagaimana maruah ni begitu penting kepada setiap orang. Sebenarnya kita ada maruah. Maruah ni ialah harga diri kita ni. Adakah kita akan sanggup melakukan perkara-perkara yang merosakkan harga diri kita? Okey. Kasih sayang ni antara adik-beradik, antara ibu bapa dan anak, antara rakan-rakan. Okey, benda tu kasih sayang. Sayang kepada negara, cinta kepada negara bermaksud semangat patriotik. Okey, sayangkan negara kita. Tak sanggup membiarkan negara kita dijajah dan sebagainya. Adil, saksama, kebebasan, keadilan. Okey, benda-benda yang samalah. Keberanian, keberanian ni contohlah apa itu nilai murni keberanian. Sekiranya awak nampak sesuatu berlaku, kecemasan, contoh awak nampak adik awak terjatuh ke dalam parit, ke longkang ke apa, awak bergegas untuk pergi menyelamatkan adik awak walaupun awak tahu bahaya ada di situ. Kalau awak pergi, dia akan menyebabkan bahaya. Tapi awak tetap pergi kerana awak berani. Itu ialah contoh keberanian. Okey, ini ialah contoh lain, berani rasional. Rasional ini ialah berfikiran waras. Contohnya berlaku sesuatu perkara yang mana contohnya awak didenda oleh guru ataupun didenda oleh ibu bapa kerana gagal menyiapkan tugasan yang diberikan. Rasional dia, awak mampu berfikir, aku didenda kerana aku gagal menyiapkan tugasan. Apabila awak boleh berfikir seperti itu, bermaksud awak sudah ada nilai murni rasional. Okey. Kebersihan diri, fizikal, mental, kebersihan persekitaran, pertuturan dan perlakuan yang sopan. Ini ialah bertutur dan kelakuan kita, tindakan kita yang sopan. Tidak menyebabkan orang lain marah, orang lain benci, orang lain kutuk dan sebagainya. Jujur. Jujur ni apa? Jujur ni tidak menipu lah kan. Tak menipu, tak mencuri dan sebagainya. Amanah. Amanah ni apabila diberikan, contohnya cikgu diberikan tugas, cikgu menjalankan tugas. Itu maksudnya amanah lah. Okay? Bercakap benar ni tak menipu lah, lebih kurang dengan kejujuran. Kejujuran ni lebih kepada tindakan, bercakap benar ni lebih kepada percakapan. Okay, ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Itu ialah ikhlas.
Rajin, rajin-rajin lah. Cekal. Cekal ni apa? Cekal ini apabila awak melakukan sesuatu kerja, banyak sangat dugaan, halangan banyak. Orang caci orang menyusahkan kerja awak. Tetapi awak tetap melakukannya kerana awak ada nilai murni, cekal. Okay. Dedikasi. Dedikasi ni bersungguh-sungguh. Gigih pun sama, gigih, tekun. Itu ialah menunjukkan kerja yang bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat. Kerjasama. Kerjasama ni melakukan sesuatu bersama-sama rakan ataupun keluarga, ahli keluarga dan sebagainya. Contohnya anak angkat almari. Almari besar. Nak angkat, awak angkat dengan ayah, dengan abang, dengan pakcik, dengan adik. Angkat almari. Itu ialah contoh kerjasama. Persaudaraan ni ialah hubungan persaudaraan. Dia bukan saja melibatkan darah daging, ibu bapa, adik-beradik, dia juga melibatkan persaudaraan, contohnya sesama agama, persaudaraan perkahwinan dan sebagainya. Mungkin juga persaudaraan sesama rakyat Malaysia. Benda itu ialah persaudaraan, ikatan, okay? Ikatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Okay, inilah contoh lagi. Tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama ni apa? Maksudnya, sekiranya diamanahkan sesuatu untuk dijaga, contoh kelas, bilik darjah awak. Bilik darjah itu ialah tanggungjawab bersama awak dan rakan-rakan sekelas awak. Awak kena jaga. Itu ialah tanggungjawab bersama awak. Okey. Toleransi. Toleransi ni bertolak ansur. Tolak ansur lah. Contohnya, tengah bersesak-sesak di kantin, okey, di kedai makan, awak nampak ada makcik tua yang beratur juga, tapi dalam keadaan tidak selesa, awak memberikan ruang kepadanya untuk dia beratur dengan selesa lah. Banyak lagi contoh lain, bukan itu saja. Perpaduan ni bersatu padulah. Okey, kesyukuran ni maksudnya kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Berterima kasih ni kepada orang. Bersyukur ni lebih kepada diri kita sendiri. Kita bersyukur, aku bersyukur sebab aku dapat ni. Berterima kasih ni kita lafazkan. Terima kasih sebab bantu saya. Itu ialah terima kasih. Mengenang budi. Orang buat baik dekat kita, kita ingat apa perbuatan baik dia kepada kita. Itu ialah mengenang budi. Dan mustahil juga kita nak buat jahat kat dia pasal dia buat baik kat kita. Kita kenang budi dia. Menghargai. Ini bukan penghargaan. Menghargai. Menghargai itu apa? Apabila orang buat baik, dia mengenang budi ni, orang buat baik kan. Orang buat baik, kita kenang budi, kita bagi penghargaan. Kita menghargai dia. So, kita tak buatlah benda-benda yang menyakitkan dia, melukakan hati dia dan sebagainya. Patriotisme ni tadilah, rasional ni tadi. Okey, bermuafakat, semangat bermasyarakat. Ini ialah contohnya dalam sesuatu komuniti, contoh jiran-jiran awak. Jiran-jiran yang mana suka buat gotong royong itu menandakan mereka itu mempunyai semangat bermasyarakat yang baik. Sanggup. Contohnya membersihkan taman permainan bersama-sama. Kalau taman awak di rumah ada buat benda ni, bermaksud penduduk di taman awak itu merupakan orang-orang yang tinggi semangat bermasyarakatnya. Buat kerja masyarakat sama-sama. Okay. Berfikiran logik dan terbuka. Okay. Maksudnya awak boleh menerima pendapat dan tidak terlalu terkongkong. Bermuafakat ni maksudnya berbincang untuk mendapatkan kata putus. Contohnya, kita dalam kelas, kita berunding, bincang sama-sama. Okey, siapa nak jadi ketua kelas? Lepas tu kita undi dan sebagainya. Okey, alright. Okey, itu saja untuk sesi kali ini. Okey, cikgu harap nanti awak settlekan tugasan dalam GC. Okey, kita akan jumpa lagi sesi akan datang. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua.